Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia memang ada bunyi ni jadi di frekuensi ila hadratin nabiyil al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا أبو الحسن الأشعري وشيخنا أبو منصور الماتريدي بسير الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. أصحاب الفضيلة, para alim ulama, para asatizah yang dimuliakan barisan imam, bilan, jawatan kuasa madrasah Raudah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya lupakan pada bunda saya, semoga Allah beri afiat berpanjangan insya-Allah. Amin. Tak apa. Situ tadi. Macam dah habis kan? Boleh. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tarahim pada Allah Taala. Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita macam biasa kita bahaskan berkaitan dengan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Dan saya ulang balik, ilmu tauhid ni tak ada tuan guru jalian, tak ada. Tok guru jalian tak ada. Kalau dia tak mahir tauhid, dia memang tak boleh bahas tauhid. Kita tahu dah. Dia jadi pening. Orang Penang panggil pening. Pening, tak ada G. Kalau KL pening. Negeri Sembilan poning. Poning lobek. Para ulama sebut kalau tidak di dalam akidah, di dalam ilmu akidah ini tidak ada ulama jadian yang suka-suka nak bahaskan berkaitan dengan akidah. Tambah pula kita ni berada dekat mana? Akhir zaman. Berbagai-bagai pula bermacam-macam orang yang kita tahu bahawa kadang-kala tidak membawa akidah yang benar, membahaskan ikut hawa nafsu. Ini semua kita tahu. Sebab tu ulama sebut perlunya kita mengaji ilmu agama, ilmu tauhid. Maka para ulama sebut untuk menghindarkan kita, ulama sebut nak selamat diri kita ini daripada fahaman yang menyeleweng, nak selamatkan diri kita, akidah kita, ahli keluarga kita, isteri kita. Kalau kita nak selamatkan semua ini daripada fahaman yang tak betul di akhir zaman ni, bagaimana? Perlunya kita mempelajari ilmu akidah. Bagi para ulama sebut cara nak tolak fahaman Syiah bagaimana ustaz? Kena mengaji sifat 20. Itu cara dia.
nak tolak fahaman Mujassimah Hanabilah, ataupun Salafi Wahabi. Boleh sebut Ustaz? Boleh. Bukan sebut zaman sekarang, daripada dulu lagi dah sebut. Zaman Imam Ahmad dah sebut dah. Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad Al-Fatani, Syekh Ahmad. Zaman Syekh Daud dah sebut. Zaman Imam Ghazali. Puak-puak yang membawa pandangan yang tidak berlandaskan Quran dan Sunnah yang sebenar, mengikut pandangan ulama yang betul, ada. Sehingga Nabi sebut, umat aku nanti akhir zaman akan terbahagi pada 73 golongan. Satu sahaja yang selamat, 72 lagi KO, jalan, jatuh bawah. Maka para ulama sebut perlunya kita ini ada sesuatu benteng, ada sesuatu perkara yang boleh menghalang diri kita daripada terjebak fahaman-fahaman macam ni. Ustaz, saya umur 60 dah, tak adalah aku nak bagi faham-faham lain. Memanglah kita umur 60, anak kita, cucu kita, cucu saudara, cucu jiran, anak angkat, cucu angkat, apa lagi, abang angkat, kakak angkat, adik angkat, semua ini nak selamat daripada fahaman. Boleh? Maka kita dah sampai pada muka surat 43. Nak habis dah kitabnya, Aqidatul Awam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila anqal, sampai kepada muka surat 43, bab pada menyatakan beriman pada hari kiamat. Betul? Kita berhenti dekat tajuk tu, tajuk kecil. Hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta. Ini hari kiamat. Jangan faham macam orang orientalis faham. Orang yang mempercayai akal saja faham, ataupun saintis. Marah orang saintis ni umum sangat. Saya kata yang mempelajari, yang meyakini logik akal. Kita ada tengok dekat ISRO kan, ada saintis tu kaji macam mana kita nak pindah ke planet Marikh. Nak buat ni macam mana ni, satu kapal yang apabila keluar daripada bumi dah lepas hancur, keluar jatuh dekat Marikh tu selamat. Buatlah kapal luar. Mula-mula kapal tu ada bukan corong, orang panggil apa, kaki kunci kita, bukan kaki tu, kaki maknanya dia ada penahan dia. Cuba try test. Cuba try test 3 kali buat. Dekat mana? Dekat permukaan kawasan gurun ataupun bukit-bukit yang tanah dia keras. Orang ni cubalah, jatuh hancur. Dia kata hancur. Kalau luar pun hancur macam ni, angkasawan dalam tu lagi hancur dia cakap. Tak boleh buat macam tu. Buat macam mana pula? Pasang pula span belah luar, span angin tu, macam dalam kereta tu, pup, bunyi apa, airbag, tapi ada span lagi luar. Keras lah, bukan keras, lembut. Bila jatuh tu tak terlampau sangat. Bila buat jatuh elok, tapi bumping dia pula boleh mematikan angkasawan. Dan macam mana cara? Saya tengok bersambung je episod tu, tak habis-habis. Cuba begini. Dia kata dekat planet ni ais keluarnya beberapa gas yang ada. Maka bukit-bukitnya adalah daripada ais. Try panjat dekat Everest, ada kawasan memang ais. Maknanya batuan ataupun gunung bukit itu daripada ais, bukan pada tanah. Try pula pecah, nak naik atas tu tak lepas pula licin. Pula tukar pula stokin, pakai kasut tukar kasut, pakai kasut pula yang ada tajam-tajam, lebih pada spike tu, jenis yang lebih tajam lagi supaya mencekam tak jatuh. Usahalah sampai mana-mana pun. Yang penting di dalam akidah Islam, para ulama sebut seluruh dunia itu kiamat hancur. Bukan dunia je, seluruh dunia. Ada orang faham bumi je. Bumi ni besar mana tuan-tuan? Kecil je. Ustaz cakap macam orang kaya dia.
Bukan, orang kaya memang kecil. Kalau di dalam kajian saintifik saya pernah cerita kan, besar bumi ni kalau nak dibanding matahari, susun bumi ni 100 kali. Bumi ni kena ada 100 kali susun, barulah besar matahari. Ada orang budak tingkatan 3 belajar tak saat saya dalam bab sains, tengok balik gelaran super red giant, antara bintang yang terbesar di Milky Way ataupun Bima Sakti di cakrawala kita ni. Ulama sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang hancur bukan bumi, bukan cakrawala kita, semua hancur, tak tinggal satu pun. Dapat. Hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam. Bukan wahid, bukan satu saja, tak, seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, para ulama sebut, kalau kita mengaji akidah, selain daripada Allah ni disebut alam. Selain daripada Allah, man siwallah, selain daripada Allah disebut alam. Kita ni alam, pokok alam, kucing alam, semua alam selain daripada Allah. Malaikat alam. Maka yang menciptakan alam ini, sebab tu kita sebut dalam Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan sekalian alam ni, semua alam termasuk kita. Alam manusia ni alam, kucing pun alam, semua alam. Para ulama sebut siapa yang cipta? Allah. Dan di dalam Quran, Rabbul Alamin bermaksud menciptakan keseluruhannya. Apabila Allah Ta'ala yang menciptakan, maka dialah Hafiz, yang memelihara. Dan dia juga yang maha perkasa, yang boleh menghancurkan, yang Qahar, maha perkasa, maha kuat, yang boleh menghancurkan setiap daripada penciptaan yang dia cipta. Dapat? Ustaz, bukan Ustaz, kiamat ni akan berlaku kerana pertembungan di antara meteor dan juga bumi. Dia baca yang tu, kecil sangat tu. Malaikat pun sengih dengar. Kecil sangat kan. Saya pernah riwayat besar malaikat mana kan, dia tengok, alah, kecil sangat manusia dipikir. Bukan Ustaz, ini bergantung pada perubahan kosmos. Kita melihat pada hujannya meteor tadi. Pada tahun 2020 ni selamat kita daripada hujan meteor. Sebab apa? Sebab pergerakan bumi ini dalam keadaan yang baik lagi. Dia tak nampak Tuhan lagi. Dia nampak logik tu lagi. La ilaha illallah. Maka para ulama sebut sedih. Dan kita yang mempelajari pula ilmu sains ini, para ulama sebut tak salah menjadi ilmu sains. Kalau dia lebih lagi mendekatkan diri kita pada Allah, maka para ulama sebut menjadi sunat pula bagi kita, dapat pahala. Tapi kena mengaji ni dululah. Kan mengaji sains nanti pening seorang-seorang. Dia duduk kaji dia je betul, orang lain tak. Tak Ustaz, bukan. Manusia ni datang daripada monyet, memang betul. Hasil arkeologi, hasil daripada bahan-bahan kaji yang ada ini, semuanya datang daripada, kita nampak sempihannya daripada beruk. Dia nampak beruk kita ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun tak terima. Itu adalah teori Charles Darwin. Salah seorang daripada saintis yang ditolak pada era ini fahaman dia. Berbagai-bagai lagi lah. Ala kulli hal, bagi akidah kita tidak berpegang dengan begitu. Nabi Adam AS turun dengan baik, dia berpakaian di syurga. Tiba beruk pula, mana datang beruk? Mungkin dia melihat, para ulama sebut di zaman Nabi siapa yang disumpah jadi beruk tu, balik kaji sendiri. Semua ustaz nak cerita kan, balik kaji sendiri. Kau mana pula ustaz kata ni jadi beruk ni? Tengok Nabi mana. Mungkin kajian dia baru sampai situ, tak sampai lagi Nabi Adam AS. Habis. Hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta. Bumi dan seluruh alam raya serta makhluk yang ada di dalamnya akan binasa. Semua, langit ke bumi ke, semua akan hancur. Diriwayatkan
orang pertama di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang akan mendengar sangkakala. Siapa dia? Orang pertama yang akan mendengar sangkakala, tiupan tu. Para ulama sebut sebelum berlakunya tiupan akan dihembuskan rih, angin. Berbeza pandangan ulama dalam riwayat, apabila angin ini menembusi orang beriman akan mencabut nyawa mereka. Disebutkan ketika itu di Madinah nanti. Orang pertama, tak saja dalam riwayat, kalau salah semoga Allah ampunkan saya, dalam riwayat hadis diceritakan di Madinah akan ada seorang pengembala unta, ataupun yang menaiki unta, dia turun daripada unta dia nak menggapai satu bekas air, lalu disapu ataupun ditiup, dilalu angin ini pada dia, lalu meninggal dia. Maksud dia orang beriman lah tu. Lalu pada setiap orang beriman ni akan meninggalkan, akan menyabut nyawa setiap orang beriman ini. Dapat? Kemudian barulah ditiupkan sangkakala. Di dalam riwayat beberapa syarah para ulama, antara dia di dalam kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, juga dinakalkan pandangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isra' wal Mi'raj. Di dalam kitab ini juga menjadi rujukan bagi Syekh Daud Al-Fatani mengarang kitab Kifayatul Muhtaj, cerita Isra' Mi'raj. Para ulama sebut baginda Nabi SAW sewaktu naik ke Isra' wal Mi'raj, ada riwayat mengatakan Nabi pernah melihat malaikat pemegang sangkakala. Siapa tuan-tuan? Sangkakala? Siapa? Orang tua panggil Israfil. Israfil. Pil, alam tarokai papa'ala. Tak apa, yang penting baca Quran. Tak apalah, dah boleh baca macam tu, nak buat macam mana kan? Allahu Akbar, nak buat macam mana, dah boleh baca macam tu. Asal boleh baca cukup. Saya ajuk-ajukkan, gelak aja kan. Maka para ulama sebut di dalam kitab ini ada riwayat yang Nabi berjumpa dengan malaikat Israfil alaihi salam. Ketika itu kata Nabi dalam riwayat, Israfil telah mengangkat sangkakalanya. Dalam riwayat ulama bahas sangkakala bagaimana? Ada pandangan ulama mengatakan seperti trompet, akan tapi diperbuat seumpama daripada tanduk soru. Lebih kurang macam tu lah. Macam mana betul-betul wallahu alam, saya pun tak tengok lagi. Yang baca riwayat macam tu lah. Tapi besarnya para ulama sebut bagaimana? Baginda Nabi SAW meriwayatkan dalam kitab ini, para ulama sebut besarnya hujung sangkakala itu saja. Di dalam luhung ataupun di dalam lubang trompet sangkakala tadi terdapatnya 7 petala langit dan 7 petala bumi yang kita duduk. Kita ni dekat ujung trompet tu. Tu trompet belum dia. Mana ada trompet lagi besar pada tukang tiup trompet? Tak boleh lah. Macam kat sekolah Victoria dulu kan, orang suruh main tu yang besar tu. Saya pernah pegang yang besar tu, nak terbalik saya. Besar kan. Jadi jarang lah, tak boleh lah duduk tiup yang lagi besar pada dia. Maka para ulama sebut, kiasannya para ulama sebut, aduh seronok nanti bila tak terbalik lah, pegang je, angkat tu tak larat dah. Para ulama sebut, Nabi sebut di dalam riwayat itu boleh dikiaskan, kalau trompet itu pun hujungnya adalah besar seluruh alam ini, 7 petala langit dan 7 petala bumi, apatah lagi Israfil itu sendiri. Inilah datang riwayat, kalau nak dibandingkan Jibril alaihissalam dengan Israfil, belum lagi malaikat halamatul arsh. Seumpama apa? Kita dah cerita kan, seumpama kalau nak dibanding, Jibril alaihissalam kata, aku ni nak banding dengan Israfil ini seumpama sehelai bulu yang berada di celah lengan. Kecil. Itu Jibril. Jibril ada berapa sayap? 600 sayap kan, 300 kiri, 300 kanan. Para ulama sebut Israfil alaihissalam ada 800, ada pandangan kata 1200. Soal lagi, kalau dibuka satu sayapnya malaikat Israfil,
maka Jibril alaihi salam boleh berteduh di bawah satu sayap tu je. Belum buka lagi 1200. Baru buka satu, boleh teduh 600 sayap tu. Tu besarnya Israfil alaihi salam. Inilah yang akan meniup, yang akan menghancurkan setiap perkara yang ataupun setiap makhluk Allah Ta'ala yang bernyawa, mahu pada mata zahir manusia ia bernyawa ataupun tidak pada zahir manusia, semua akan hancur. Tak tinggal satu ilah wahid kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu juga Allah Ta'ala selepas hancur semua, Allah akan tanya, siapa kerajaan yang lebih tinggi pada hari ini? Para ulama sebut ketika itu tak ada dah, semua dah mati. Dan makhluk yang terakhir sekali yang akan meninggal dunia, siapa tuan-tuan? Siapa? Ulama beza pandangan. Pertama adalah malaikat Israel. Malaikat cabut nyawa dia last. Dia lah. Lepas dia cabut semua, termasuk Jibril AS, dalam break barulah dia cabut dia. Ada pandangan kata bukan dia, tapi yang terakhir adalah kibas. Kibas pula ustaz. Kibas apa pula ustaz ni? Ini adalah perumpamaan. Para ulama sebut diumpamakan maut itu berupa kibas. Selepas dimasukkan seluruh makhluk Allah yang beriman kepada Allah ke dalam syurga, yang tidak beriman kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menamatkan kegusaran ahli syurga, takut-takut terkeluar balik, nak menamatkan perkara tadi, nak menamatkan kebahagiaan bagi ahli syurga, nak menamatkan kesengsaraan, nak begitu sengsara berkekalan bagi ahli neraka, adalah apabila didatangkan maut. Para ulama sebut di antara syurga dan neraka, di antara dua itu akan didatangkan maut. Maut ni berupa, Allah akan rupakan dia seumpama rupanya kibas. Lalu diperintahkan oleh kepada beberapa malaikat untuk menyembelih maut ini. Maka disembelihlah maut ketika itu. Maut dimautkan. Maut dimautkan. Maka para ulama sebut ketika itu tidak ada maut. Maut ni baik juga untuk kita. Baik tak maut ni? Baik. Siapa kata tak baik? Orang yang kencing manis, hilang 2 kaki 2 tangan, bila maut datang maka selamat dia daripada sakit tu, habis. Kebetulan kencing manis dia sampai alam barzah. Mana ada, tolonglah bawa insulin ni, nak cucuk ni, tak boleh makan. Mana boleh? Tak ada dah. Para ulama sama lah orang sakit jantung, orang kena stroke, senyap dia, jalan seorang-seorang. Saya pernah jumpa orang stroke kat kedai makan. Stroke pun garang lagi rupanya. Garang dia. Mamak tu lambat datang kat dia. Dia tak panggil, memanglah dia tak panggil, dia tak boleh panggil. Rupanya dia marah, mamak tu lambat. Dia marah. Lelah dia nak tunjuk, nak minta menu tu, dia nak tunjuk. Dia tak boleh cakap. Dia cakap habis. Bahagian tepi ni kan, dah lari. Bila maut datang pada dia, habis. Dia tak stroke, bangun-bangun daripada kubur dia jadi stroke ya. Tak ada lagi. Tak ada riwayat macam tu. Semua orang bangun normal. Termasuklah mereka yang Down syndrome, sama. Bila maut datang kepada mereka, maka mereka bangkit besok di akhirat. Adakah Down syndrome juga? Tak. Sebab tu jangan hina mereka. Mereka ingat kita besok, kita marah dia, datang surau kan. Dia pergi pakai telekung pula buat semayang. Contoh, dia pakai seluar pendek, cek kain pelikat, tak ada. Tengok telekung ada, dia bantai telekung tu jadi kain pelikat. Kita pun marah dia, kau ni bapak kau tak ajar tu semua ni. Dia Down syndrome. Dia balik pun senyap je lah, dia bungkam, faham mau marah dia. Besok dia ingat tuan-tuan, besok dia datang dekat kita, Haji, dulu Haji marah saya pakai telekung. Ni lah saya ni dulu ni. Para ulama sebut semua kita akan lihat normal besok di akhirat. Maka maut ini para ulama sebut di akhirat juga menjadi salah satu benda baik ataupun benda buruk bagi kita. Dan benda buruk bagi kita kalau tak sempat taubat, buruklah maut tu. Mati tak sempat taubat, habis. Dan para ulama juga sebut kena takut bagi orang beriman. Bila melakukan dosa besar,
Kalau mati ketika melakukan dosa besar, maka para ulama sebut tercabut iman ketika itu. Sebab tu dosa besar jangan kita lazimi. Apalagi dosa-dosa kecil. Dosa besar jangan lazimi. Riba, apa lagi, zina, arak dan sebagainya, benda yang besar lazim pada dia, kemudian meninggal ketika itu, tercabut imannya. Para ulama sebut na'udzubillah min dzalik. Takut waktu itu. Ini tidak ada jaminan. Ada satu riwayat, nama kitab-kitab tasawuf besar selalu cerita ni. Nama ulama ni Al-Imam Bashisha. 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 Bukan shisha tu. Bashisha. Al-Imam Bashisha ataupun Syekh Bashisha ini mempunyai anak murid ribuan. Ribuan. Bukan macam malam ni. Ini berapa kerat je. Anak murid dia semua boleh terbang. Macam kita lah, kita kan sunuk nak terbang. Ngaji tasawuf dia nak terbang. Ini saya mengajar kat Syakiri. Tersawuf pula. Takut tersawuf. Dia jaga. Jumpa tok guru cerita terbang je, dia jaga. Jangan suka nak cerita terbang je. Baru ni saya dengar syarahan Syekh Fahmi Zamzam Fidhullah Ta'ala, penterjemah kitab Bidayatul Hidayah kita, Syekh Fahmi Zamzam. Dia kata ada orang cerita karamah. Ni biasa dengar. Dah masuk dalam internet dah tuan-tuan cari sendiri. Nak mengata orang pula Ustaz. Bukan mengata orang, ni nak bagi contoh. Dari bagi contoh kita sebutlah. Dia kata dulu keturunan saya, bapa saya ni, dia kata ni di dalam bab ketika itu Syekh Fahmi Zamzam bahas kitab Sirus Salikin, Syarah Ihya Ulumuddin, bab pada menyatakan wali dan karamah wali. Wali dan karamah wali. Maka diceritakan ada kisah. Ni pun ada kisah dalam YouTube. Tuan-tuan boleh cari. Dia kata bapa dia ni ataupun keturunan dia orang alim. Orang alim. Maka ada keramat, dia kata ada karamah pada bapa saya. Dia cakap, satu hari saya pergi dengan bapa saya pergi minum, pergi mengetik. Pergi mengetik minum, duduk-duduk, cek duit tak ada, dia cakap. Duit tak ada. Dia pun tak ada duit, bapa dia pun tak ada duit. Lalu dah habis minum semua. Lepas tu dia kata, kamu tunggu kejap. Kata dengan anak ni, tunggu kejap. Yang anak ni cerita, tunggu kejap. Tunggu kejap, bapak dia pergi kat motor. Pergi kat motor, hampir dengan motor tadi ada daun-daun enam. Maka dia ambil daun tadi, petik. Kemudian dia letak pada tangan dia bawa pergi, masuk dalam poket. Baju Melayu macam saya ni lah. Tapi bukan saya, dia cerita orang. Masuk. Dan dia biar lama sikit, dia keluarkan. Tiba dia jadi duit 50, 100, 20 tak ada, 20, 10 tak ada, 50, 100. Bayar. Bila bayar dekat orang ni tadi, dia kata lebih tu ambil. Lebih tu ambil. Lepas tu dia pun balik. Lepas tu si anak ni tanyalah bapak ni tadi, ayah tadi bukan tak, memang tak ada duit, memang cek tak ada duit. Tengok memang daun dalam tu, tapi bila dah masukkan dah tutup, bila buka balik jadi duit. Soal dia, ini karamah ke tak? Karamah ke tak? Ini mengarut nama dia. Ini bukan karamah. Karamah tidak melanggar syariat. Dah minum bayar dah, mana boleh pergi tukar pakai duit daun pula. Tuan-tuan, cerita dia tak habis. Kalau sempat jumpa dia, tanya dia. Pergi tanya balik pekedai tu, duit tu jadi apa? Duit tu mesti jadi daun balik. Sebab ini khianat sihir. Ini dalam rawatan Islam. Karamah tidak melanggar syariat, tak. Kereta api berhenti, selagi dia tak sampai, selagi tu kereta api tu berhenti, tu karamah. Karamah besar. Naik kereta api dengan anak murid dia, masuk dalam kereta api. Tiba orang masuk, yang tukang tiket lama kan tengok tiket kan, tengok tiket, mana tiket, tengok tiket. Sampai kat dia tak minta tiket. Jalan dia semua, selamat sampai Kota Baru contoh.
Kota Baru pula Ustaz petik. Contoh Pening apa sampai sana, turun-turun, tanya anak murid ni, macam mana orang ni tadi tak tengok? Tok Guru dia pun cakap, orang ni tak nampak kita. Ni karomah ke tak? Bukan karomah. Ni karamut nama dia. Mengaut. Sebab apa para ulama sebut? Sebab melanggar hak orang lain, tidak bertepatan dengan syariat. Dapat? Ni Imam Ghazali sebut, bukan saya sebut dapat? Pergi PHP Petronas sebelah, cabut dia terus, tak payah bayar, isi full. Isi, tak payah bayar pun. Meter tak jalan, keluar minyak. Dia pun balik. Karomah ke tak? Bukan karomah. Tu pun mengarut. Sebab melanggari hak orang lain. Kalau dia naik kereta, ada kisah kan di Melaka kan? Ada kisah di Melaka. Turun, Li, tolong Li ambil air mana untuk Guru. Dalam hati anak murid cakap, apalah orang tu ni nak buat. Tu air longkang tepi tu, air parit ambil. Dia pun ambil air parit, masuk dalam tangki minyak. Boleh pergi balik KL. Boleh pergi balik KL. Dari Melaka pergi KL. KL balik Melaka. Tak payah isi lagi. Macam ni karomah ke tak Ustaz? Karomah lah. Sebab air parit siapa punya? Ada siapa-siapa punya? Dia claim ni saya punya Ustaz, melanggari hak. Tak ada. Air parit tak ada orang punya. Maka para ulama sebut, kalau cerita tadi kita dengar kelebihan ini datang daripada seseorang, dan cerita tadi tidak bertepatan dengan syariat, kerana wali ini tidak melanggari syariat. Dapat? Apatah lagi wali berkata tidak fardu bagi kita sembahyang. Lagi pelik. Tak wajib sembahyang Ustaz, guna niat je. Lagi pening. Pening lah tu. Itu bukan wali nama dia. Wali juga mungkin wali syaitan, wakil daripada syaitan. Wali, para ulama sebut mereka yang mengajak manusia lain kepada Allah dan mentaati syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Tak boleh suka-suka ni. Imam Ghazali sebut jelas. Dan barang siapa yang sengaja mengatakan baginya terangkat amalan fardu pada dia. Ada orang macam ni, dia dah sampai ilmu tinggi. Saya tak tahu tinggi mana ilmu tu. Tinggi mungkin 23 tingkat ke 23A kan. Tinggi sangat tu. Dia kata terlampau tinggi wilayah ilmu saya. Tuan-tuan, saya cakap ni, saya jumpa orang ni sebab tu saya boleh cakap. Yang tadi cerita orang, ni cerita saya. Ilmu saya dah tinggi dah, dia cakap. Ilmu pacik tinggi dah. Tinggi mana saya tak tahulah. Apa yang tinggi tu tak tahulah. Dia kata dah tinggi, dah sampai pada wilayah dia. Sebut macam orang tasawuf tu, dah sampai pada wilayah ilmu. Dia kata dah sampai. Bila dah sampai apa jadi? Terangkat amalan fardu. Terangkatlah solat, terangkatlah puasa. Habis rosak. Terangkat je habis. Kita angkat kaki lah, lambung. Angkat kaki lambung, lari. Tak payah dah mengaji dah orang macam ni. Kita dah tahu memang pening ni, dia orang pening. Dia bukan saja peningkan diri dia, dia peningkan kita juga. Maka para ulama sebut, jangan jebak diri kita dengan orang macam ni. Boleh? Kalau tak ada kekuatan, jangan pergi bahas. Ni ada orang nak pergi bahas pula. Pergi bahas. Lala dia pun pening. Dia pun pening. Dia tak ya juga. Dia tak ya juga. Orang ni pula tanya benda pelik-pelik. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besar Allah kat mana dia tanya? La ilaha illallah. Besar Allah kat mana dia tanya? Saya kata abang tak tahu ke besar Allah kat mana? Saya tanya. Saya tanya je, dia cakap. Ada pula soalan, kenapa alif tegak? Kenapa alif tegak? Kita kena jawab, sebab alif tu tak baring. Macam kita Ramli kenapa tulisan tu ke bawah? Pasal dia lama di atas. Ramli kata kan, sebelum pergi petapa tu kan, mambang tanah, mambang air tu kan, tu lawak tu, brilliant tu. Kenapa tulisan tu ke bawah? Dia tanya, Tok Guru dia tanya, wak tu tanya, pasal dia lama di atas. Lepas tu dia kena turun di bawah. Orang macam ni jangan layan. Kenapa alif tegak? Alif tegak tak tingkat pun iman kita. Meningkat tak iman? Tahu alif tu tegak sebab apa? Meningkat iman saya Ustaz. Mengarut dah tu. Boleh semua InsyaAllah tak payahlah pergi bah-bah, tak payah mengaji. Kita mengaji, selamat akidah kita. Duduk orang-orang yang harmoni.
Kadang-kadang orang-orang macam ni dia suka bertanya. Jaga-jagalah dia nak tanya. Tengok serbannya saya ni, dia sukalah dia nak tanya. Saya nak tanya sikit Ustaz. Dia tanya tu kita tahu, dia tanya memang mengarut tu kita tahu. Kan nak cakap kan kata tak beradab pula kan. Tapi sekali kena cakap juga, bagi kena sikit. Kalau tak kena tu dia tak sedar. Dia rasa dia betul. Baik. Maka kalau berdepan dengan orang macam ni, saya percaya. Saya cerita ni memang realiti kat sini. Saya anak jati sini, saya tahulah macam-macam jenis orang kat sini. Yang jenis tengah 3 pagi dekat kedai ni ada, dekat Padang ada, kat mana-mana ada. Macam-macam jenis orang ada. Saya tahu sangat. Tinggal kita ketemu dengan tak ketemu je. Maka bagi yang beruntung ketemu, berbekallah oleh kamu atas bekalan ilmu. Inilah ilmu ni. Dapat semua. Dan yang terakhir sekali, ni yang akhir lah. Tak apalah, ni penting saya nak sebut juga. Ada orang yang berkata tentang ilmu akidah, Allah itu adalah zat. Betul. Kita adalah sifat. Dah habis. Tuan-tuan faham? Yang mengaji kelas rawatan ni boleh ikut, insyaAllah. Betul ke tak betul? Allah ini adalah zat, kita adalah sifat. Kenapa kita sifat? Orang tanya, kenapa kita sifat? Dia pun jawab, sebab kita yang membunyikan Allah tu, dia cakap. Maka kalau kita ni bukan sifat Allah, tak bunyilah nama Allah tu. Sudah mengaut. Allah adalah nama bagi zat. Betul, ismu zat. Sifat tu bukan kita, sifat Allah lah. Apa kena-mengena dengan kita pula? Zat Allah, para ulama sebut, bersama juga sifat baginya. Dapat? Sifat Allah apa dia? Satu uliah ni 20 sifatnya. Kita nak kata ni kita punya wujud. Tidak, tak ada awal, tak ada akhir, tak sama dengan makhluk. Nak kata kita? Tak boleh lah. Dia pening. Allah adalah zat, dan zat Allah bersifat dengan sifat ketuhanan. Faham? Saya ni zat diri saya, zat saya. Nak kenal sifat saya bagaimana? Saya pakai baju putih, ini sifat saya. Contoh macam meja ni, ni adalah zat meja. Zat meja. Maka sifat bagi meja, perkara yang menerang akan meja, zat meja ni apa? Keras. Sifat dia keras. Sifat juga berwarna coklat. Maka mana boleh terpisah dua ni? Tak boleh terpisah. Zat Allah dan sifat itu adalah milik dia. Kita punya lah. Kita dinamakan jirim dan apa? Jirim dan arad. Jirim dan arad. Allah adalah zat dan sifat, kita adalah jirim dan arad. Dapat? Jaga tuan-tuan nampak macam betul dia cakap, tapi kita dengar berat ni, cakap ni berat. Kita pula nak membunyikan Allah, barulah ada bunyi Allah. La ilaha illallah. Allah tak perlu kita pun nak bunyikan dia. Allah tak perlu kita. Dia ingat kita sebut Allah tu, Allah hajat kot kat kita. Allah tak berhajat kat zikir kita, kat semayang kita ni. Amalan kita ni untuk diri kita. Tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut apa? Kalau seluruh makhluk atas muka bumi ni semua macam Nabi, semua taat perintah Allah, takwa macam Rasulullah, semua orang. Iblis pun takwa, syaitan pun takwa juga macam Rasulullah, hebat. Semayang, tahajud, semua jaga aman. Si inci pun daripada keagungan Allah takkan naik, walaupun semua taat. Dan Nabi sebut, walaupun seluruh makhluk atas muka bumi ni, semua makhluk Allah tak taat Allah, maksiat pada Allah, semua macam Fir'aun, contoh, macam Qarun, macam Iblis, semua tak ada macam Rasulullah, semua tak taat, tak turun pun si inci daripada keagungan Allah. So ibadah kita ni untuk siapa Ustaz? Ibadah kita adalah untuk diri kita sendiri. Dapat? Maka amalan yang didatangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga didatangkan oleh baginda Nabi dalam hadis adalah untuk diri kita. Dapat? Macam bekerja, sama je konsep dia. Kerja kan kita macam tu. Sampai-sampai lantaklah ni pejabat orang kaku punya. Kunci tak boleh kan? Ke depan bagi sekali kan? Tak boleh lagi, ke depan bagi lagi 2 kali.
Tak boleh 3 kali ke depan, tak boleh juga. Tak apalah, ni bukan aku punya, dia cakap. Mesin kedegang. Tu mesin kedegang. Mesin tim tu. Kan bunyi kedegang, boleh jatuh. Nama dia mudah, mesin kedegang. Ni sanad ni, ambil tuan-tuan. Masuk duit tak masuk-masuk, net keluar balik. Tolak balik, lah dah hentak, pam, tak apalah. Hentak-hentak keluar pula 18. Dia pun ambil halal, dia cakap. Ni halal. Dia tak tahu tu halam nama dia. Halam. Orang Cina sebut halam, bukan haram, halam. Maka para ulama sebut di sinilah ditentukan bagaimana keadaan kita. Amal kita menjaga diri kita. Boleh semua insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Syekh Basisha tak habis cerita tadi. Boleh ke sikit tuan-tuan? Cerita dia sikit je, boleh ke? Boleh lah, belum ke 9 lagi. Kan kita dah bertaat setia untuk bersama-sama. Kalau kena saman musibu kan sama-sama. Syekh Basisha dalam riwayat, anak murid dia semua boleh terbang, ribuan. Tapi Allah uji dia. Ni masyhur kisah ini. Saya percaya kalau tak ingat nama tapi tahu cerita. Lalu didatangi oleh iblis ketika itu. Datang iblis menjadi anak murid dia. Boleh datang jadi anak murid. Ni tuku dulu. Sekarang tak payah. Sekarang tak payah jadi anak murid kita. Ngarut dah kita. Dia tengok kita mengarut. Tak payah. Dulu iblis ni sampai tahap dia kena berupa jadi anak murid dulu. Maka duduk di madrasah pondok Syekh Basisha. Dalam riwayat, bila disambut saja tetamu ini, anak murid dia ni duduk dalam pengajian, duduk. Bila semayang. Waktu makan tak makan, zikir, baca Quran. Iblis boleh baca Quran? Boleh lah, kenapa tak boleh baca Quran pula? Dia boleh baca Quran. Tak percaya nanti tunggu kena rasuk, kita tengok. Maka para ulama sebut dalam riwayat, maka Syekh Basisha ni melihat dia, hebat ni, kata aku pun kuat-kuat ibadat aku pun. Dalam riwayat Syekh Basisha ni paling kurang dalam ibadat dia 1500 rakaat, paling kurang 1500, 2000 tu biasa. Kadang tiba pula zaman kita boleh ke ustaz? Kita kan suka macam tu, boleh ke? Dia bukan soal boleh tak boleh, dia soal nak tak nak. Nak ke tak nak? Orang dulu dia memang nak, kita ni sebab tak nak. Dapat? Sebab tak nak. Dan kita tak tahu macam mana kaedah nak buat. Sebab ibadat kan kita main-main. Jadilah 2 rakaat pun jadilah. Janji ada ustaz, janji ada. Okeylah tu janji ada. Saya okey je, tak masalah. Syekh Basisha dari riwayat, dia melihat anak murid dia hebat sangat ni, semayang sampai tak makan, tak minum, tak tidur ni. Peliklah dia. Syaitan memanglah tak makan, tak minum, tak tidur tuan-tuan. Ibadat dia sampai malam hari, sampai pagi. Pagi mengajar, dia pun duduk tak tidur. Tengok je Syekh Basisha. Dalam riwayat, datang detik dalam Syekh Basisha. Aku ni nak bertanya lah pada dia ni. Nak tanya pada dia, apa amalan dia ni boleh sampai tahap macam ni. Maka dia pun pergi bertemu dengan anak murid dia. Dia panggil anak murid dia. Bukan bertemu, dia panggil anak murid dia. Panggil datang. Apa amalan kamu? Maka dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa Syekh Basisha tanya soalan lain, bukan soalan pasal ibadat. Dia tanya, wahai anak murid aku, bagaimana aku nak nangis dalam sembahyang, dalam ibadat? Dalam riwayat lain, ni riwayat yang tadi saya sebut, macam mana nak dapat ibadat macam kamu ni? Maka anak murid, syaitan tadi saya sebut apa? Kamu kena lakukan satu dosa yang besar. Satu dosa yang besar. Maka kamu pilihlah di antara 3 dosa kamu nak buat. Maka yang disajikan yang pertama, bentuk dosa besar apa dia? Hendaklah kamu berzina dengan seorang perempuan. Kata Syekh Basisha, aku bila para ulama sebut tidak didasari dengan ilmu yang lengkap, maka dia akan jadi macam ni. Dia kata, ini dosa berkaitan dengan manusia, aku tak mampu nak buat. Sebab ada kaitan dengan orang. Kalau macam tu, bunuh orang. Sama juga kait dengan orang. Okey, kalau kamu tak mampu nak buat tu, kamu minum arak. Dia pun minum arak. Maka dalam riwayat, dia minum arak ketika malam itu,
lalu syaitan mendatangkan di hadapan dia perempuan. Maka bila minum arak, maka mabuk. Bila berlaku mabuk, apa berlaku? Tak sedar. Maka dia telah berzina dengan perempuan yang dilalukan di hadapan syaitan. Lalu apabila dia sedar takut, dah merogol wanita, maka dia membunuh pula wanita tadi. Maka dalam riwayat ini, kisah yang paling besar para ulama sebut, jangan kita memandang benda tadi kecil. Lebih-lebih lagi dia dosa besar. Dia kecil je ustaz, RM1 je ustaz, riba. Tak ada apa. Jaga. Yang kecil tu kadang tu, yang kecil tu jahat tu. Dia bersangkut. Dapat? Sangkut tadi, minum arak. Dan Nabi sebut dalam riwayat ini, Nabi sebut jelas, al-umul ma'siyah, ataupun ibu segala dosa ini apa? Ibu pada maksiatnya apa? Arak. Minum arak itu. Maka para ulama sebut, bila diminum oleh ulama Bashishah tadi, Syekh Bashishah tadi, terus mabuk, terus sangkut dengan zina dan membunuh perempuan tadi. Maka ketiga-tiga dosa tadi telah dia lakukan. Maka para ulama sebut, di sini jangan manjakan diri kita dengan dosa kecil. Dosa besar yang kita nampak dia kecil. Dosa kecil tu kita usahalah untuk tolak. Itu lebih baik. Tapi yang kadang-kadang kita sekarang ni dosa besar pun dah biasa. Kan biasa kan? Dosa besar biasa ni. Jumpa gay boy kan? Saya dekat Wasu Maju tu jumpa gay boy contoh kan? Relax je, dia tak bersalah pun. Duduk dalam lift kan, relax je. Aku peluk menyentuh cium. Ni kalau aku tampar, aku cakap ni kan. Tapi waktu tu saya pakai serban. Alhamdulillah dengan serban ni menjaga diri saya lah, daripada melakukan perkara yang tak baik. Maka para ulama sebut kena ada benda yang menjaga diri kita. Kadang-kadang kena pakai kopiah. Pakai kopiah ni nak tengok perempuan pun segan. Betul? Nak tengok perempuan, pakai kopiah tengok perempuan. Ya, apa haji ni tengok aku tak sedar. Sekurang-kurang menghalang diri kita, betul? Bagi perempuan pun sama. Bila dia menutup aurat dengan sempurna, pakai telekung cukup. Pakai telekung pergi KLCC. Nak buat dosa pun payah. Nak masuk kedai Avon pun sebersalah. Sampai tahap ni tu Allah menjaga kita. Maka kena ikat diri kita dengan amalan. Jangan tinggal. Dapat? Jangan tinggal. Dan bagi kita pula melihat mereka yang berkopiah ataupun mengamalkan perkara baik, nampak terbit pada dia dosa, jangan marah dia pula. Jangan marah kopiah. Kan kadang kita tengok orang pakai kopiah sokok kan, contoh sokok Subway kan, pergi duduk kedai makan semua, contoh. Yang marah siapa? Yang kita marah apa? Marah kopiah. Tengok pakai kopiah pun sama. Contoh orang drive langgar traffic light merah kan, kita tengok pakai kopiah. Dia ada dua orang yang langgar tu, kiri kanan. Yang kanan tak pakai kopiah, yang kiri pakai kopiah. Tengok pakai kopiah tu langgar. Dia marah kopiah tu, dia tak marah orang tu. Maka para ulama sebut jangan sensitif sangat. Maka para ulama sebut di sini, bagi mereka yang memakai pakaian agama ini, maka terjagalah diri, sekurang-kurangnya terjaga. Dan yang kedua lah, bagi mereka yang benar, jangan menghina pula. Ni hina pula benda tu, jangan. Dan kadang-kadang kalau hinaan itu terlampau, takut ujian tu datang kepada kita. Sebab kalamu doa, dapat? Kalamu doa, dia selalu hentak orang, jangan ni, jangan. Dah dijadi kat dia. Kena risau kan. Banyak pengalaman para masyayikh kita macam tu. Ulama-ulama dulu, kalau di pondok-pondok, kalau nak marah orang, nak nasihat orang ni, macam mana nak nasihat diri kita, kata Imam Ghazali. Jangan bentak-bentak orang tu. Sebab apa? Sebab seumpama diri kita, jangan marah-marah. Kita nak suruh dia berhenti suatu benda yang tak baik untuk dia, jangan marah-marah. Dia marah-marah dia, macam nak mati kawan tu, jangan. Sebut dia elok pada dia, takut benda tu datang kepada kita. Dulu di pondok ada orang marah, budak sokok marah. Di pondok biasa tuan-tuan pondok biasa-biasalah. Orang kampung datang macam-macam jenis orang. Dan pondok ni kadang-kadang pakcik dengan anak buah pun sekali satu kelas. Tu standard. Pakcik dengan anak buah satu kelas. Ni siapa? Anak buah. Ni pakcik. Umur 50 ni anak buah dia. Mengaji satu kelas. Tak ada hal, okey. Dia menghina kawan ni. Buat ni. Dalam balik dia peluk, dia yang kena. 2 kali ganda lagi daripada kawan dia. Na'udzubillah min zalik. Maka jangan kita mencecer kemaksiatan tadi
Bahkan para ulama sebut, hendaklah kamu memberi dengan adinun nasihat. Agama itu nasihat, dan nasihat yang terbaik adalah bil hikmah, dengan kasih sayang bijaksana. Wallahu a'lam. Itu saya beri insya-Allah. Jadilah 2 baik 3 baik. Cukup dah tu. Apa yang kita dengar pada ini, semoga Allah beri kekuatan bagi kita untuk kita amalkan, ambil iktibar dan sampai insya-Allah. Tepat jam saya pukul 9 lah. Tengok 9 lebih. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Jelas kan? Ada? Ada? Hanya nak menyampaikan soalan jemaah. Jemaah? Di mana? Di live? Ayo. Saya pernah hantar anak saya di Tahfiz Al-Khadim di Langat, di bawah Ustaz Hussein Yi. Sini, ayo. So dia nak confirmkan sebab anak dia kat situ. Pahaman yang dibawa oleh Ustaz Hussein Yi. Allahu Akbar. Sebab sekarang tu pasal keluarkan Ustaz Hussein Yi, anak daripada Tahfiz. Untuk soalan tu kalau boleh jumpa personal lah dengan saya. Boleh sebab kalau berkaitan dengan individu ni, saya takkan komen. Saya takkan komen. Sebab kalau adab dalam kita menyampaikan ilmu ini, kalau berkaitan dengan individu, sebenarnya su'ul adab, tidak boleh disebut aib. Aib tidak boleh menyebut nama individu tertentu. Dan kalau benda tadi berkait, ada penting, ini salah satu daripada sifat ibu bapa yang prihatin pada anaknya. Bukan Malaysia saja prihatin, bahkan ibu bapa pun perlu prihatin. Boleh? Dia nak dapat duit kita pun kena prihatin pada anak-anak kita. Prihatin bukan sahaja memberi duit kepada mereka, kelengkapan keperluan hidup mereka, tidak. Bukan bagi handphone, laptop sahaja, bagi kereta rumah, bagi motosikal, apa-apa saja yang dia nak, bukan. Tapi keperluan prihatin yang paling tinggi adalah didikan. Didikan pertama adalah akidahnya, pegangan hidupnya bagaimana. Akidah ni pegangan, tuan-tuan. Dalaman dia bagaimana. Sebab yang nak menghadapi sesuatu perkara adalah dia nanti. Maka layaklah bagi ibu dan bapa tadi untuk prihatin pada anaknya. Bahkan soalan itu juga akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kamu memberi ataupun kamu mendatangkan pendidikan bagi anak kamu. Maka soalan tu mungkin saya boleh jawab nanti personal. Saya akan ceritalah sekadar yang saya tahu. Ala kulli hal, semua tempat baik. Nampak Ustaz? Talent lah Ustaz. Ala kulli hal, semua tempat baik selagi tak habis semua tempat baik selagi bertepatan dengan, saya ulang balik, bertepatan dengan aqidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, berfiqahkan fiqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bertasawufnya tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Tengok akta, tengok akta gitu. Akta dalam Jabatan Agama Islam, akidah yang diiktiraf siapa, akidah dia nama apa, kena tahu. Iaitu akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, sifat 20. Fiqh di tanah Melayu Malaysia ini adalah fiqhnya mazhab Syafi'i. Kemudian tasawufnya tasawuf al-Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Imam Ghazali dan al-Imam Junaid al-Baghdadi. Maka para ulama sebut 3 ini adalah landasan akta di dalam Jabatan Agama Islam. Termasuklah tauliah yang diberikan khususnya di wilayah persekutuan Labuan ke wilayah ke ataupun Putrajaya, KL ke ataupun Putrajaya. Ketiga-tiganya perlu membawa fahaman yang bertepatan dengan Ahlus Sunnah. Selain daripada itu tertolak. Boleh buat aduan. Orang ini boleh buat dia tauliah tapi tidak bertepatan dengan akidah yang betul, fiqh yang betul, tasawuf yang betul. Boleh? Jawapannya nanti saya akan jawab personal. Boleh? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Harap mohon maaf sebab itu ada yang saya tidak mungkin akan langgari adab itu. Walau bagaimanapun keadaannya, saya tetap beradab. Maka sebaik-baiknya kita sendiri kena tahulah. Terima kasih bagi yang bertanya dan tanya soalan yang sangat
baik yang perlu bagi bukan ibu bapa ni saja, bahkan kita semua kena tahu daripada mana didikan anak kita. Boleh? InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik semua daripada Allah yang buruk pada diri saya. Yang kita dengar semoga Allah berkatan pada kita untuk kita amalkan. Ambil akibat dan sampaikan insya-Allah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.